Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Ogos bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. 110 sekolah laksana projek rintis kelas hybrid. Juga cukup-cukuplah berkonsert. Kerajaan sedia mempertimbangkan untuk menambah peruntukan kepada Kementerian Kesihatan KKM dalam Belanjawan 2023 yang dijangka dibentangkan Oktober ini dan ia bertujuan memperkasakan lagi perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau dimaklumkan bahawa KKM antara kementerian yang perlu diberikan perhatian dalam aspek peruntukan ketika mesyuarat penyelarasan projek-projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Menurutnya, KKM dijangka memerlukan peruntukan yang tinggi menjelang 2040 di mana Malaysia akan menjadi negara tua yang memerlukan perbelanjaan kesihatan yang tinggi. Baru-baru ini, waktu mesyuarat penyelarasan projek-projek pembangunan di bawah RMK-12, saya telah memaklumkan kepada mesyuarat bahawa Kementerian Kesihatan perlu dibantu dari segi bajet yang akan datang ini. Ya. Kerana waktu itu kita membincangkan tentang Malaysia akan menjadi negara tua pada tahun 2044. Negara tua, di negara tua yang lain yang kita tengok, bajet kesihatannya akan bertambah. Ialah orang tua, banyaklah penyakitnya. Banyak penyakitnya, ramai yang masuk hospital. Ramai yang masuk hospital, perbelanjaan perlu ditambah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Hospital Bera hari ini. Hospital yang mula dibina pada tahun 2010 itu siap Jun lalu selepas berdepan pelbagai masalah membabitkan kontraktor asal yang diberi tanggungjawab membina kemudahan berkenaan. Hospital yang memuatkan 40 katil itu dapat memberi kemudahan kepada kira-kira 150,000 penduduk di daerah Bera. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin ketika berucap pada majlis sama berkata kemudahan Dewan Bedah bernilai RM9 juta akan dibina di Hospital Bera dalam masa terdekat bagi melengkapkan fasiliti hospital berkenaan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan melaksanakan projek rintis kelas hybrid membabitkan 550 bilik darjah di 110 buah sekolah yang terpilih di seluruh negara bermula November depan. Dan ia adalah sebahagian plan transformasi KPM bagi memperkasa pendidikan digital negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata penggunaan teknologi digital dalam pendidikan negara mampu meningkatkan kecekapan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Justru melalui Pelan Transformasi ICT KPM 2019-2023, pihak KPM telah merencana serta melaksanakan pelbagai inisiatif ICT dalam menambah baik ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Bilik darjah ini kita akan tingkatkan sambungan internet dia untuk membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara hybrid. Ini bermakna guru boleh mengajar dalam bilik darjah dan pada masa yang sama murid boleh terlibat sama dalam proses pembelajaran tersebut dengan lebih aktif dengan penggunaan laptop dan juga penggunaan smart screen di dalam kelas, dan pada masa yang sama juga murid di sekolah lain dapat akses kepada pengajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Tambah beliau, pembekalan perkakasan ICT dengan prestasi yang lebih baik juga telah dilaksanakan oleh KPM sebanyak 3 fasa bermula tahun 2021 hingga 2023, di mana fasa pertama telah siap hampir 90% dan telah menelan kos sebanyak RM1.3 bilion. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Transformasi Pendidikan Pemerkasaan ICT di Putrajaya siang tadi. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan bekerjasama dengan Jabatan Immigration dan Polis Diraja Malaysia PDRM
bagi mengesan kepulangan seorang wanita yang didakwa mengerjakan umrah dengan berpakaian ihram lengkap seperti lelaki baru-baru ini. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad berkata, pihaknya masih belum mendapat maklumat sama ada wanita terbabit masih berada di Tanah Suci atau telah pulang ke tanah air. Sekarang ni cuba kita nak kontak tengoklah macam mana status dia. Saya pun nak kena check jugalah. Dia dah balik atau belum sebagainya. Ada hubungi keluarga dia tu ada? Setakat ni tidak ada. Tak ada. Kita pun tak tahu keluarga dia di mana. Katanya dia asal orang Perak. Kemudian dia kata duduk di Selangor, kita tak tahu. Kita bekerjasama dengan immigration ke di airport? Setakat ini belum lagi saya buat. Semua hari tu peringkat awal tu memang kita minta lah. Setakat ini saya belum check lagi, double check balik macam mana dia balik atau belum. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Dewan Besar dan upacara pecah tanah Pondok Kitab Turath di Bukit Lintang, Melaka hari ini. Tambah beliau, pihaknya mengalami kesukaran untuk mengesan wanita terbabit. Ekoran jemaah itu mengerjakan umrah secara persendirian menggunakan visa pelancong tanpa khidmat agensi. Pihak Kerajaan Arab Saudi juga ujarnya tidak dapat mengesan jemaah berkenaan kerana wanita itu tidak melakukan sebarang kesalahan jenayah yang membolehkannya ditahan pihak berkuasa negara itu. 12 Ogos lalu, Datuk Idris pernah meminta bantuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk menyiasat kesahihan isu wanita terbabit yang tular di media sosial sebelum tindakan seterusnya dapat diambil. Ia ekoran penyebaran capan dan rakaman video pendek yang tular di media sosial baru-baru ini yang memaparkan seorang wanita dipercayai melakukan umrah dengan mengenakan ihram lelaki. Sementara itu, penganjuran konsert yang berterusan sejak akhir-akhir ini, Dato' Idris berkata perkara itu tidak seharusnya berlaku ketika negara baru saja beralih ke fasa peralihan endemik COVID-19. Tegas beliau, acara seperti itu perlu dikurangkan kerana dibimbangi mengundang kepada masalah sosial yang lebih buruk. Sepatutnya konsert ni tak perlu ada lah apa. Kita bukan anti hiburan. Jangan sebut kata kita anti hiburan. Cukuplah orang kata apa, baru saja mengalami pandemik COVID kan. Ini juga ni apa, ini juga kita kena tengoklah semua berlaku ni Allah Taala punya kuasa. Dan sekarang ni alhamdulillah Allah Taala tarik pandemik balik. Hasil daripada keberkatan macam nilah, ada sekolah-sekolah agama macam ni, ada orang masjid. Terdahulu, media melaporkan pemuda PAS pada Jumaat mengecam penganjuran konsert bertalu-talu di negara ini sambil menyifatkan ia kerja gila. Ketua Pemudanya Ahmad Fadli Syari berkata penganjuran konsert-konsert akan menjemput kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmad Fadli bagaimanapun tidak merujuk pada mana-mana konsert secara khusus. Seorang lelaki cedera parah selepas motosikal yang ditunggangnya dirempuh sebuah kereta di persimpangan Jalan Besar, Jalan Bandar di Pasir Gudang, Johor. Mangsa 29 tahun yang menunggang motosikal jenis Yamaha dipercayai melanggar lampu isyarat merah sebelum dirempuh kereta Proton Saga yang dipandu lelaki berusia 47 tahun. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintendent Muhammad Suhaimi Ishak berkata kejadian berlaku kira-kira jam 1.43 tengah hari semalam dan mangsa kini menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail HSI. Dalam kejadian itu, sebuah motosikal jenis Yamaha ditunggang oleh seorang lelaki dari simpang kanan muncul secara tiba-tiba membuatkan pemandu kereta tidak sempat mengelak lalu melanggar motosikal berkenaan. Kes tersebut disiasat muka Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beliau mengingatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya terutamanya ketika waktu puncak. Air bersih untuk Mahat Tafiz. Menderita kanser limfoma tahap 3 tidak mematahkan semangat seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun melawan penyakit demi meneruskan hidup. Muhammad Wirdas Hafi Zahrin Ain, 9 tahun, gigih menjalankan jualan secara kecil-kecilan di rumah demi mengisi masa lapang selepas tidak lagi dapat meneruskan sesi persekolahan.
Menurut Muhammad Wirdas Hafi yang Petah bercakap, sejak disahkan mengidap kanser, dia dinasihatkan doktor untuk tidak ke sekolah ekoran keadaan kesihatannya. Justru bagi menghilangkan rasa bosan, anak kecil itu meminta untuk berniaga runcit dengan menjual keropok dan gula-gula di hadapan rumah bagi membolehkan dia mendapatkan duit poket. Nanti ibu ayah tak ada duit. Kita boleh bagi kat ibu ayah. Sebab itulah Widas meniaga. Ramai tak orang datang beli? Ramai. Meniaga nak bantu mak ayah lah. Menurut murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Sultan Yusof Batu Gajah itu, rasa bosan tidak dapat ke sekolah dalam tempoh 2 tahun pertama ini mencetuskan ilham kepadanya untuk berniaga. Tak bagi awak sekolah? Sedih sebab saya nak belajar. Sebab saya nak capai-capai impian saya. Tapi saya tak dapat nak capai. Dah nak jadi apa? Cita-cita nak jadi apa? Polis. Jadi polis. InsyaAllah boleh. Besar nanti nak jadi polis? Sementara itu bapanya, Zahrin Ain Muhammad Mazlan, 35 tahun berkata, anak sulung mereka itu terpaksa melalui episod rawatan setelah disahkan mengidap kanser limfoma atau kanser darah tahap 3 pada Mei lalu. Menurutnya, kesihatan Muhammad Wirdas merosot sejak 2 minggu sebelum Ramadan apabila dia mengalami Bell's palsy selain kesukaran untuk bernafas. Tambah beliau dalam tempoh sebulan lebih, Wirdas berada di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh. Rawatan kemoterapi bagi mematikan sel kanser terus dilakukan dan ia masih berlarutan sehingga kini. Keadaan itu, ujar Zahrin Ain, menyebabkan pendapatannya sebagai mekanik dengan membaiki motosikal di rumah terjejas. Tak tentu, kadang-kadang macam ni bila saya dah uruskan dia, nak dapatkan 400-500 itu pun susah sebab saya dah uruskan nak ulang alik kemo. Tapi kalau ikutkan sebelum-sebelum ni boleh dapatlah dalam 1,300-1,400. Yang ni bila dah jadi macam ni memang busuk lah. Masa saya nak uruskan dia, nak bawa dia. Pendapatan hasil daripada repair motor tu ke? Daripada repair motor je. Saya tak ada kerja lain. Menurut Zahrin Ain, walaupun sedih dia menerima takdir dengan positif, lebih-lebih lagi selepas melihat semangat tinggi melawan penyakit ditunjukkan Muhammad Wirdas. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh salurkan ke akaun Maybank Nurul Amalina 1581 1845 5405 atau hubungi Zahrin Ain di talian tertera. Program Mahrajan Amal Islami Peringkat Kebangsaan 2022 yang diadakan oleh bahagian dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berupaya membantu saudara-saudara baru untuk menghayati dan mendalami pendidikan Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, ini kerana proses pendidikan Islam, khususnya ilmu-ilmu asas agama, adalah proses yang berterusan dan bersifat sepanjang hayat. Menurut beliau, selain peranan institusi masjid, surau, sekolah dan madrasah sebagai pusat pengajian dan keilmuan, program Mahrajan Amal Islami ini juga menjadi kaedah pengajian dan pembelajaran melalui acara-acara seperti tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, syarahan, azan dan iqamah serta nasyid. Penganjuran program ini dapat mencetuskan semangat untuk mendalami ilmu-ilmu agama serta penghayatan nilai-nilai agama di kalangan saudara-saudara baru Muslim. Bertepatan dengan tugas dan peranan manusia sebagai pendakwah yang menyeru umat kepada Islam. Tambahnya, pemilihan peserta program yang diadakan secara 2 tahunan ini diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAIN dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri MAIN serta para peserta
terdiri daripada saudara baharu yang memeluk Islam dalam tempoh kurang daripada 10 tahun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutup Maharajan Amal Islami Mu'allaf Peringkat Kebangsaan tahun 2022 di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM, kampus Besut yang disempurnakan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin semalam. Pada majlis itu, Syahri Endro dari Perak diumumkan sebagai juara tilawah Al-Quran bagi kategori lelaki dan kategori wanita dimenangi Kasih Khatijah Tan dari Melaka. Selain itu, Negeri Perak diumumkan sebagai juara keseluruhan Maharajan Amal Islami tahun 2022. Pada majlis sama, Sultan Mizan turut berkenan memasyhurkan Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Wilayah Timur kepada ILIM Kampus Besut. Datuk Idris berkata sebagai pusat latihan berteruskan Islam, ILIM Kampus Besut mempunyai prasarana lengkap, kondusif termasuk kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Selain menganjurkan kursus dan program latihan khususnya kepada penjawat awam, ILIM Kampus Besut turut memperkasakan agenda dakwah ke arah pembentukan penyatuan ummah dengan mendekati masyarakat setempat. Ribuan umat Islam menghadiri Malam Zikir Berkah Selangor berselawat di Stadium Shah Alam malam semalam. Dan Majlis Sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Peringkat Negeri Selangor itu membawakan pelbagai pengisian menarik termasuk forum perdana, tausiah, zikir dan doa selamat untuk keluarga Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan Soh, pengisian kerohanian yang diterapkan melalui Malam Zikir Berkah Selangor berselawat ini sejajar dengan pengertian dan pemahaman terhadap aspirasi keluarga Malaysia. Pastinya apa yang kita ingin sasarkan ialah kita ingin menonjolkan sisi kerohanian yang sangat kuat kepada pengisian aspirasi keluarga Malaysia. Kerana kita yakin bahawa pembinaan sebuah keluarga, kalau keluarga yang kecil ataupun keluarga dalam ibarat sebuah negara, dia memerlukan kepada kekuatan kerohanian. Maka mahu ataupun tidak, pilihannya ialah kita kena sentiasa memastikan aspek kerohanian itu ditanam di dalam aspek pembinaan sebuah keluarga. Tambah beliau, Yadim tidak henti setakat di sini dan akan terus berusaha memberikan pengisian kerohanian kepada umat Islam dan memberi kesinambungan majlis itu kepada satu lagi majlis iaitu Munajat Keluarga Malaysia yang akan berlangsung esok. Dalam pada itu, pengunjung yang ditemui berpendapat program seperti ini mampu memupuk penghayatan Islam dalam bentuk santai. Rasanya syukur, Alhamdulillah dapat pekan aktiviti yang menyeronokkan yang Islamik macam ni. Suka kita dapatkan dekat mana, subhanallah. Sebab kita pun dah 2 tahun dah dalam pandemik. Lepas tu ada yang sistem macam ni, dapatlah yang mengubah hati yang dah lama kan kita nak yang Islamik dan menjiwai dalam diri kita. Pada saya seronok sebab dia merupakan satu majlis yang bukan sekadar pengisian biasa-biasa, tapi dia ada macam nasyid kan. Selain nasyid tu kita boleh berhibur lah, lepas tu macam ada kumpulan hijaz dan diorang pun yang paling best abang ada cabutan bertuah lah. Pada program ini, Yadim turut memberikan sumbangan berjumlah RM1,000 kepada setiap 13 institusi termasuk tahfiz, madrasah dan rumah anak-anak yatim. Menyedari cabaran mendapatkan air bersih di kawasan pedalaman, Yayasan Ikhlas bersama RHB Islamic Bank berkolaborasi melaksanakan projek pembangunan sistem air bersih di Ma'had Tahfiz Baitul Hasanah Kuantan Pahang. Dan projek pembangunan ini bakal memberi manfaat kepada 80 individu termasuk guru, kaki tangan dan pelajar dengan kadar pengeluaran air bersih sebanyak lebih 25,000 liter sehari. Pengarah Perhubungan Korporat Yayasan Ikhlas Kamaruddin Kasim berkata, Ma'had Tahfiz yang terletak di Kampung Tanah Merah dekat Batu 15 Jalan Kuantan Pekan Pahang ini adalah destinasi keempat projek tersebut selepas ia dilaksanakan di Sik Kedah, Simunjan Sarawak dan Pitas Sabah. Jadi kami juga rasa terpanggil dan amat berbesar hati kerana kami dapat bekerjasama dengan Yayasan Ikhlas yang telah datang dan mengenal pasti Ma'had Tahfiz ini yang ada keperluan untuk membekalkan air bersih. Jadi kami dengan rasa amat berbesar hati telah bersama-sama dan alhamdulillah kita dapat tengok hasilnya telah ada air yang dapat insya-Allah dapat diguna dan dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar di Ma'had Tahfiz inilah.
Menurut Kamarudin, sebelum ini Mahat Tahfiz ini kerap menghadapi masalah bekalan air berikutan sumber yang sedia ada terhad dan ia semakin kritikal selepas penggunaannya meningkat disebabkan kemasukan ramai pelajar dan kaki tangan. Kamarudin berharap dengan adanya sistem air bersih ini, ia dapat menyelesaikan masalah bekalan air serta mengurangkan perbelanjaan bil air. Sementara itu, pengarah RHB Islamic Bank, Dato' Adi Sadikin Ali berkata, bagi menjayakan projek yang dijalankan dalam program RHB Touch Heart, pihaknya memperuntukkan sumbangan sebanyak RM20,000 manakala selebihnya dibiayai oleh Yayasan Ikhlas. Ma'had ini saya difahamkan berdepan masalah bekalan air yang terputus. Jadi dengan sumber air bawah tanah ini, insya-Allah kita akan dapat menjamin bekalan air yang berterusan. Dan dia dapat dimanfaatkan oleh pelajar laki-laki di sini seramai 69 orang dan pelajar perempuan seramai 9 orang, termasuk guru dan juga keluarga mudir di sini, hampir semua 80 orang lah. Jadi Alhamdulillah, saya sekali lagi merakamkan terima kasih. Dalam pada itu, Yayasan Ikhlas kini giat mengumpul sumbangan bagi pelaksanaan projek pembangunan sistem air bersih di beberapa kawasan lain iaitu di Baling Kedah, Pitas Sabah, Betong Sarawak dan Kampung Keniong Sarawak. Kepada ingin menyumbang kepada projek ini, sumbangan boleh disalurkan menerusi akaun Maybank Yayasan Ikhlas 5628 3463 6228 atau layari laman web tertera. Hotel terkemuka diserang. Lima belas orang awam maut dalam satu serangan yang menyasarkan sebuah hotel di Mogadishu, Somalia yang popular dalam kalangan ahli politik dan pegawai kerajaan. Media tempatan melaporkan berlaku pertempuran antara pasukan keselamatan dan anggota kumpulan Al-Shabaab pada Jumaat malam. Kumpulan Al-Shabaab yang bergabung dengan Al-Qaeda menentang kerajaan pusat Somalia telah melancarkan serangan bersenjata serta menguasai beberapa kawasan utama di selatan dan tengah negara itu. Pada Mei, Amerika Syarikat memutuskan untuk menyerang kedudukan kumpulan tersebut susulan ancaman yang semakin meningkat oleh Al-Shabaab terhadap sekutunya. Pada Rabu, pasukan gabungan Afrika Amerika dikenali AFRICOM mengumumkan 13 anggota Al-Shabaab maut dalam serangan udara dekat Tidaan, Somalia pada 14 Ogos. Sementara itu di Syria, sekurang-kurangnya 14 orang awam terbunuh dan 30 yang lain cedera akibat serangan roket di sebuah pasar di bandar Al-Bab, Aleppo, utara Syria pada Jumaat, dan pasukan White Helmets melaporkan 5 kanak-kanak merupakan antara mangsa yang terbunuh. Serangan di bandar yang dikuasai oleh pejuang pembangkang yang disokong Turki berlaku beberapa hari selepas serangan udara yang membunuh tentera Syria dan pejuang Kurdish yang disokong Amerika Syarikat di Aleppo. Kerajaan Bashar menyalahkan Turki atas serangan itu. Pemerhati hak asasi manusia Syria berkata tentera kerajaan Syria melakukan serangan Jumaat lalu sebagai tindak balas terhadap serbuan Turki. Sebuah video yang dikongsikan dalam media sosial sejurus serangan itu menunjukkan tumpahan darah di atas tanah bersama roti yang bertaburan, kotak buah-buahan dan sayur-sayuran yang terbalik. Baik, Bincang Niaga Revival 2022 yang berlangsung hari ini mencapai objektifnya bagi membantu usahawan terutama IKS untuk bangkit semula selepas mengarungi detik mencabar ketika pandemik COVID-19. Dan Ketua Unit Kumpulan Integrasi Media TV Al-Hijrah, Ainur Mahdiah Zahra Abdullah berkata, pihaknya menerima lebih 50 penyertaan dalam kalangan usahawan baru. Menurut Ainur Mahdiah Zahra, penyertaan ini dilihat sebagai langkah permulaan kepada usahawan baru untuk meneroka pengiklanan di televisyen yang memberi impak tersendiri berbanding di media sosial semata-mata. Secara dasarnya bolehlah saya simpulkan bahawa objektif kita untuk menjalankan B-Stock Bincang Niaga dan Bincang Niaga Revival Live pada hari ini tercapai. Panel-panel yang kita sediakan untuk menyalur informasi kepada pengusaha-pengusaha baru SME IKS nampaknya begitu memberi kesan. Mereka memberikan feedback yang positif.
Peserta didedahkan dengan perkongsian pengalaman serta motivasi oleh beberapa tetamu jemputan dan juga ikon perniagaan. Antaranya Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keusahawanan Negara INSCAN Muhammad Firdaus Azharuddin, Branding and Marketing Strategist Ku Adi Fazli Kuradin, Pengasas Beauty Kasih Muhammad Faizal Rohban Ahmad, Datuk Seri Mahadi Bizek dan Dr. Nur Muhammad Hadi. Tapi sekarang ni disebabkan cara pelanggan berbelanja itu telah berubah, jadi saya cadangkan kepada para usahawan di luar sana dapatkan cara untuk cek balik siapakah sasaran pelanggan anda, dan dari situ kita perlu cek kembali apakah medium yang sesuai untuk kita target kepada pelanggan tu. Jangan semua digital, sebab tak semua pelanggan duduk di medium digital. Ada pelanggan yang duduk still di medium-medium yang tradisional. Based on saya punya observation, produk-produk yang dahsyat, produk-produk yang laku jualan dia, produk-produk yang pergi besar dalam market, yang boleh sustain jualan dia, kebanyakannya mesti akan move to another game, which is kembali kepada game yang lama-lama, ortodoks dan tradisional tapi sustain, which is TV dan radio. So that's why I'm here. Saya nak beritahu, nak preaching to other people yang kena buka mata, yang kita kena beriklan. Dan kalau ada peluang, dalam banyak-banyak TV dan stesen radio, TV Al-Hijrah dia ada brand loyalty yang tinggi dan target audience yang sesuai. Dalam berita, usahawan yang ditemui berpuas hati dengan perkongsian dan tips-tips pengiklanan TV yang diperoleh dalam program ini. Sebab bila kita berniaga tentang construction ni, kita tak perlukan media sosial macam ni. Tapi bila kita dah masuk dalam bidang perniagaan, dalam bidang F&B, so saya perlukan alternatif media yang lain selain daripada Facebook, IG. So yang saya nampak adalah TV lah, dan next yang kita nampak hari ini. Siri Bincang Niaga TV Al-Hijrah memasuki tahun ke-6 sejak ia diwujudkan pada 2016. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.